Saya bercakap atas dasar benar. Benar-benar, salah-salah. Ini tidak, kerja memfitnah. Ini tak betul, tuan-tuan. Dalam negara kita ni, siapa yang boleh duk jaga Islam sekarang? Yang boleh bercakap soal Islam, yang boleh bagi penekanan tentang Islam, yang boleh bagi warning pada orang, jangan kamu hina Islam. Ni buruk-buruk dia pun kita ambil dululah, janji Islam jaga. Tapi hari ni dah, buruk-buruk kita pun tak apalah, janji kita ambil Putrajaya dulu. Salah tu. Sebab ada orang kata, kita tahu puak-puak dua kata kursi roda ni bukan nak Islam. Ni hak ni apa nama ni, sekelat hak nama dia usuk wheelchair. Cakap pandai, tuan-tuan, punya takut orang dekat dia. Dia kata step over my dead body, dia kata. Langkah mayat aku dulu kalau nak Islam. Dia cakap. Tapi orang Islam kata, tak apa, sabar dulu, janji kita pergi Putrajaya dulu. Dia sanggup ambil orang yang bercakap liberalism, pluralism, agama adalah sama. Mereka tahu tak betul dia cakap. Boleh dia cakap, dia kata bila kita memerintah, kita mansuhkan akta lapuk, akta liwat. Dia cakap. Tapi hari ni orang kata, kita tahu dia punya background, kita tahu. Tak apalah, kita tengok Putrajaya dulu. Yang tu lebih penting. Tuan-tuan, saya cakap itu salah. Kita tahu sahabat-sahabat kita ni yang duk perintah 56 tahun ni, tuan-tuan, pun tak sempurna. Banyak cacat celah dia. Tetapi nak mempertahankan Islam, nak jaga Islam, nampaknya mereka setakat ni mereka boleh buat. Demi Islam, pegang dululah mereka ni. Sepatutnya Islam diutamakan, bukan Putrajaya diutamakan. Ini pemikiran. Letakkan Islam dulu di atas. Tak, kita letak yang tu dulu. Sekejap buat hijau, sekejap buat oranye. Apa benda ni? Sekejap hudud sampai tukar berkebajikan ni apa? Di mana konsistennya? Islam itu konsisten. Jadi ini yang minta. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan, saya dah buat CD saya yang bertajuk Menjawab Fitnah Terhadap Nabi SAW. Bila saya jawab, orang kata saya bercakap tanpa hujah. Ustaz Kazim menjawab tanpa hujah. Bila saya menjawab, ada orang kata Nabi Muhammad dilantik oleh Allah selepas 40 tahun menjadi Nabi. Saya jawab, masa Nabi Muhammad ni beranak ni, mak dia pun tak tahu yang dia ni bakal Nabi. Jadi dalam tempoh 40 tahun ni, Allah tengok dalam ramai-ramai manusia ni, 2 juta triliun manusia ni, mana yang molek jadi Nabi, maka Allah pilih Muhammad jadi Nabi. Ada yang cakap macam itu. Masa Muhammad ni lahir ni, mak dia pun tak tahu yang dia ni Nabi. Jadi dalam tempoh 40 tahun selepas kelahiran Nabi ni, Allah Ta'ala sendiri tengok dalam ramai-ramai manusia ni, 2 juta triliun manusia ni, mana yang molek, maka Allah pilih Muhammad jadi Nabi. Apa punya fahaman ini? Nabi Muhammad itu dilantik menjadi Rasul, dipilih tetaplah. Masa Adam nak ditiup di antara roh dengan jasad, Allah dah letak dah Muhammad itu Nabi akhir zaman. Mari fahaman ini, tuan-tuan. Ada yang sampai kata Muhammad ni ketika dia kecil ni, dia serupa dengan Muhammad di kampung. Kapung ada Muhammad, kapung ada Muhammad, di Mekah ada Muhammad bin Rasul, serupa belakang, tak ada beza apa. Astaghfirullahalazim. Apa nak jadi ni, tuan-tuan? Sampai umat Islam kata betul Ustaz Kazim salah. Saya buat keluar 10 kitab hadis-hadis muktabar sahih, ceritakan tentang satu susur galur Nabi Muhammad dilantik menjadi Nabi. Bagaimana Nabi lahir? Kalau Nabi Musa pun tahu, mak dia tahu Nabi Musa nak jadi Nabi. Sila rujuk dalam surah Al-Qasas. Allah Ta'ala bagi tahu pada mak Nabi Musa, kami akan kembalikan balik kepada kamu wahai mak Musa, dan dia akan jadi Nabi. Kepada Maryam, mak Nabi Isa, Allah bagi tahu, wahai Maryam, dia ni bakal Nabi. Kalau Maryam tahu, kalau mak Nabi Musa tahu, takkan Aminah tak tahu?
Nabi Muhammad ni penghulu segala Nabi, tok sidang Nabi, tuan-tuan. Saya kemukakan 3 hadis Nabi bagaimana Aminah ketika mengandungkan Rasulullah, malaikat datang beritahu, wahai Aminah, kamu bakal melahirkan manusia yang paling istimewa dalam dunia, dia adalah bakal Nabi. Malaikat beritahu. Tapi hari ni orang kata Aminah tak tahu apa, dan boleh cakap Nabi Muhammad ni serupa dengan mamak-mamak di kampung. Tuan-tuan, mamak-mamak di Mekah pada masa itu sembah tokong, minum arak, berzina. Nabi Muhammad tak pernah berzina, Nabi Muhammad tak pernah tengok tokong, Nabi Muhammad tak pernah minum arak. Macam mana kamu kata sama dengan mamak-mamak? Masa Nabi lahir, Iblis menjerit, tuan-tuan. Iblis menjerit 3-4 kali seumur hidup Iblis. Dia tak setuju, dia marah, dia menjerit. Malam ni pun sebab tak ada orang menjerit, aku tak setuju saja cakap. Iblis menjerit ni kali pertama bila Allah kata dekat dia, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menjerit, oi, dia menjerit, dia frust. Yang kedua, bila masa dia menjerit, qulna bitu minha jami'a, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Dia sampai ke bumi, dia menjerit. Yang ketiga, bila Nabi dilahirkan, Iblis menjerit, ambillah aku, Nabi yang akhir zaman sudah lahir, dia menjerit. Yang keempat, dia menjerit ketika surah Al-Fatihah diturunkan. Tiba-tiba hari ini ada orang kata Nabi Muhammad beranak serupa dengan manusia biasa, tak ada beza apa. Apa nak jadi ni, tuan-tuan? Inikah yang kita kata Islam? Pahaman kamu di mana? Kalau Nabi pun kamu tak hormat. Bila saya jawab, orang tibai saya, Ustaz Kazim siapa nak dibandingkan dengan dia? Saya kata, awak main kitab, kita rujuk. Kita bukan cakap tepi jalan, kita ada kitab, main kita tengok kitab. Hang kitab hang, aku kitab aku, kita tengok mana dia hadis sahih. Bercakap mesti ada dalil. Tuan-tuan, jangan duk hina sebarangan. Islam bukan dikutip di tepi jalan, tuan-tuan. Islam nu turun nu, malaikat awak mari pada kita dengan Nabi, tuan-tuan, wahyu. Tapi hari ni kita, tuan-tuan, tak kira siapa pun. Baru sat-sat pakai tudung 2 hari dah jadi ustazah ni apa ni? Adakah semudah dan semurah itu Islam? Tak perlu pergi mengaji, tak perlu tadah kitab, tak perlu tauhid, boleh pergi ceramah pada orang. Bukan saya hina, tuan-tuan, dah. Kalau betul berhijrah, kalau betul kita bertaubat, pergilah belajar, tambahkan ilmu, tadah kitab dengan guru yang muktabar, mursyid. Bukannya pi duk cakap. Kita tak tahu, tuan-tuan. Jadi perjuangan Islam yang sebenarnya ialah kita sokong Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya cakap tadi, perbandingan kita sebagai satu kapet. Memang kapet kita ni tak elok. Adalah berak kucing 2-3 tompok. Kaedah fiqh dia apa? Jangan basuh semua, basuh yang najis. Supaya tuan-tuan kapet di masjid, budak kencing, takkan tuan-tuan nak panggil keling kapet buka semua. Masjid daerah tu segi punya besar ke kapet, budak kencing tengah-tengah. Tuan-tuan nak buat apa? Takkan nak suruh rombok koyak pasal apa tu imam tu kencing tu. Bila nak kering, nak basuh seksa, basuh tang kencing tu lah. Bubuh air, lap, bubuh air, lap, bubuh air, lap. Sampai basah, lap kering, buh lagi lap. Kalau kapet tak boleh buang, kemudian tengok cium bau kencing tak? Tak ada dah, bersih lah. Kalau tak mau juga ustaz, potong, buang yang tu, sampai yang baru. Itulah cara dia. Bukan boleh pergi buang merata, kos lagi, hak belum tentu nak baik lagi, tambah-tambah pula. Kalau Islam semua tak apa, saya pun sokong. Kalau nak tukar kapet tu Islam sepenuhnya, saya orang paling kuat sokong. Sebab saya sangat konsisten. Mana pernah saya bercakap saya menolak hudud? Saya tak pernah cakap. Saya tetap mempertahankan Islam.
Tetapi kapek yang nak dibaru ni tuan-tuan, kapek yang konon yang lebih baik daripada kapek lama ni, mereka lah yang paling kuat tentang Islam. Mereka lah yang paling kuat tentang sekolah agama Islam. Mereka lah yang paling tetap konsisten ya tuan-tuan, nak buang benda-benda yang jadi keistimewaan umat Islam. Dan lebih malang lagi tuan-tuan, yang nak masuk ni juga ada pahaman Syiah, ada pahaman Khawarij, ada pahaman LBGT. Segala mak nikah nak masuk sekali. Termasuklah pahaman pluralism, agama adalah sama. Macam mana kapek tu nak jadi elok? Macam mana kita nak sujud kalau LBGT pun ada kat situ? Disokongnya LBGT. LGBT disokong, lesbian, gay. Ini hak mereka, kena bagi. Astaghfirullahalazim. Dengarlah tuan-tuan. Jadi CD saya yang tajuk menjawab fitnah Rasulullah tu dah siap. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar dengan buku-buku terbaru saya. InsyaAllah cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.